Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dah usul yang ke-40. Yang kira usul yang terakhir dalam kitab ni. Ya ada 59 lagi lah usul dia. Cumanya kita 40 tu kita berhenti di tengah jalan tu. Cuma perbahasan telah panjang lah. So yang ke-40 ni, iaitu hadis-hadis yang menyebut bulan-bulan atau hari-hari tertentu seperti hari Selasa atau hari Rabu dan lain-lain sebagai bulan atau hari nahas, hari tidak baik dan hari bertuah, hari baik, boleh dikatakan semuanya palsu. Paling baik pun ia sangat-sangat dhaif lah. Pertama, contoh pertama, hari Rabu adalah hari nahas berterus-terusan. Contoh kedua, ia ada bagi hari Sabtu, hari Helah, Tipu Daya, hari Ahad, Tani Pokok. Lepas tu hari Isnin berjalan cari rezeki, Selasa hari besi perang, Rabu hari tidak mengambil, tidak memberi, hari Khamis hari mencari segala hajat, hari jumpa sultan, hari Jumaat hari pertunangan pernikahan. Tu hadis palsu dah. Dan serupa dengan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Syiah. Lepas tu hadis yang contoh ketiga, hadis Nabi berita gembira masuk syurga orang yang beritahu dia jika masuk selepas boleh sapa dah. Habis boleh sapa, habis boleh sapa, jamin syurga gitu lah. Contoh keempat ni panjang lah. Ada 3 Nahar, hari ke-21 Nahar, 24 Nahar, 25 Nahar. Hari Rabu di akhir setiap bulan juga hari Nahas. Ini semuanya hadis-hadis palsu. Cumanya kita ngelas sekali. Itulah dah hari Rabu siang apa semua dah kita kata Syiah dah. Serupa dengan kitab Syiah dah. Mungkin unsur-unsur Syiah tu masuk ke dalam kitab Ahlussunnah Wal Jamaah gitulah. Okey, seterusnya kita pergi kepada komentar ke-16. Mungkin ada orang terkeliru dengan satu hadis yang sahih. Yang pada zahirnya menunjukkan ada tuah dan ada sia pada benda-benda tertentu. Mari kita lihat hadis berkenaan terlebih dahulu. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fi salasatin fil mar'ati wal maskani wad dabbah. Bermaksud sia tu ada pada 3 perkara. Pada isteri, tempat tinggal dan kenderaan. Asy-syu'mu fi salasatin fil mar'ati wal maskani wad dabbah. Sia-sia tu ada 3 perkara, pada isteri, tempat tinggal dan kenderaan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Kuat hadis ni dah. Tapi ada perbahasa dia dah. Hadis itu mengikut keterangan Aisyah, isteri Nabi SAW, telah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai cerita tentang kepercayaan orang jahiliah. Bukan Nabi nak cerita tu, Nabi nak cerita pasal kepercayaan orang-orang jahiliah. Ia bukan menceritakan hakikat sebenarnya. Aisyah kata dah. Tidak juga ia menggambarkan akidah Islam. Tidak dah. Kalau tak belajar molek, baca hadis Sahih Bukhari pun. Gitulah dah. Hadis sahih yang lain menjelaskan kedudukan sebenarnya. Ada hadis lain menceritakan, mensyarahkan hadis Sahih Bukhari Muslim adalah. Iaitu an Ibn Umar qala uzkuru syu'ma 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in kana syu'mu fi syai'in fa fid darin wal mar'ati wal farasi. Bermaksud Ibn Umar mereka menyebutkan tentang sia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sia itu ada dah. In kana syu'mu, jika sia itu ada pada sesuatu, niscaya ia ada pada kediaman, pada wanita isteri dan pada kuda kenderaan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Ada hadis Sahih Bukhari juga. Cuma dia hadis yang ia mula bubuh hadis tu, lepas tu bubuh hadis penerangan Kalau baca hadis saja enggak salah faham tak? Ada hadis yang mensyarahkan hadis tersebut. Jadi sabda Nabi SAW ini menggandaikan sahaja jika adanya sia itu dah. Jika diandaikan ia ada sia, jika ada sungguhlah sia, maka sepatutnya ia ada pada 3 perkara tersebut sahaja dah. Kalau ada pun, ternyata pada 3 perkara tersebut pun tak ada sia. Walaupun pada 3 perkara tersebut tiada sia, pada perkara-perkara lain lebih-lebih lagi lah tiadanya sia. Tu nak cerita ni. Bukan nak cerita ada sia situ. Kalau ada sia, tu dah. Kalau nak kira ada sia. Tapi
Rumah pun tak ada sia, kena nyamai rumah kita tak sia, wanita isteri kita tak sia, dan kenderaan kita pun tak ada sia dah. Semuanya baik-baik saja, selamat-selamat saja dah. Hadis di bawah ini lebih menjelaskan lagi kedudukan sia pada 3 perkara yang tersebut dalam hadis di atas. Ada hadis lagi mensyarahkan hadis tersebut lagi. Ia menafikan terus ada sia padanya, sebaliknya menyatakan ada tuah dan berkat padanya pada 3 perkara tersebut dah. Dia kata Rasulullah SAW, la syu'ma wa qad yakunu al-yumnu fi thalathatin fil mar'ati wal farasi wad dar. Bermaksud tiada sia, tak ada sama sekali sia dah. Sebaliknya tuah dan berkat sahaja mungkin ada pada 3 perkara ini. Pada wanita, pada isteri berkat dah. Kenderaan pun dan tempat tinggal. Hadis Ibnu Majah, Tirmizi, Tabrani dan Mu'jam al-Awsat dan Mu'jam al-Kabir dan Tahwi dalam Syarah Mushkil al-Athar. Kalau nak kata sia tak ada. Bahkan bertuah lagi, lebih bahkan berkat lagi, iaitu isteri, ada isteri yang berkat, bertuah. Tak ada isteri kat, kolej-kolej esok ke dah. Kenderaan dah, boleh pergi mari, tak ada kenderaan kat payah nak pergi mari dah. Berkatnya kita boleh pergi mari dah. Nak pergi semaya, nak pergi kerja, nak pergi mana, beli balak, nak pergi mana-mana pun mudah ada kenderaan. Dan tempat tinggal, boleh kita tenang, rehat di rumah. Nak kata tak ada rumah, tidur atas kereta kau, tidur ikut day masjid kau, tepi jalan kau dah. Jadi macam gelandangan. Jadi ketenangan, keberkatan tu ada pada rumah, tempat tinggal kita. Okay, setengah ulama berpendapat konsep sia dan hasil itu tidak ada dalam Islam. Kalau ada pun hanyalah keadaan tidak sesuai dan tidak cocok saja dah. Kalau nak kata sia bukan sia, tapi tak sesuai, tak sekupu dah. Nikah cerai tu maksudnya tidak sekupu lah, tidak sekupu, tidak sehati sejiwa dah. Ada benda yang tak kena. Tu je lah. Kereta punah kau apa kau tak sesuai dah. Bukan maksudnya. Tak molek tapi tak sesuai, tak cocok dengan kita dah. Dan ia boleh diatasi. Sebenarnya dah kita nak fikir tin positif. Kita nak selesai masalah. Bukan kita kira menyesal. Bak silap beli kereta dah. Kalau kereta kita berwarna salah beli, baikilah. Buat sedaya payah. Kita kena tin positif saja. Jangan kita tin negatif. Beli rumah tak molek kita baiki ni. Kita buat macam sekadar nak gana hak beli-beli dah kita baiki ya. Bukan kita menyesal nak. Pakai menyesal saja nak supuh ke kereta, supuh ke rumah, supuh ke hotel tidak dah. Kita kena selesai masalah. Dan ia boleh diatasinya. Kalau rumah atau kenderaan, maka bila itu tidak sesuai untuk anda boleh menjualnya. Kalau tak sesuai, boleh jual. Jual kereta, beli kereta lain. Rumah, jual rumah, beli rumah lain. Jika isteri, maka bukanlah anda boleh menceraikannya. Begitu juga sebaliknya, jika isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya, bukankah dia boleh meminta supaya diceraikan atau difasahkan? Boleh minta. Tak payah guna istilah sia-sia. Sia-sia ni istilah tak sia, tak molek, celaka ke apa ni, istilah orang jahiliah. Orang bukan orang Islam beriman. Orang jahiliah dulu guna tak. Kerana mereka percaya benda-benda karut, benda gaib ni. Benda-benda sia ke apa. Kita ni orang Islam tidak gitu dah. Ya kira tim positif, tak nampak benda-benda nak percaya ke benda karut, nak sihir kat orang cepat-cepat. Kata tu dah sihir kat orang dah. Dia akan fikir tim positif ni. Tu habislah. Habis dari perbahasan tentang usul. Usul ada lagi lah. Malah nak duk syarah lagi dah ni. Tak tahu bit kitab dia tak tahu berapa tahun lagi lah. Tak tahu bit kitab nak habis 99 tu. Ni baru 40. Sejilid lagi. Kau 2 jilid lagi tak tahulah. Jadi sejilid besar lagi. Ni pun berapa ratus muka surat. Ni 777 muka surat dah. 777 muka surat dah. Jadi ni pun makan masa tahun, bertahun-tahun. Jadi soal lagi, tak tahulah berapa tahun ni. Tapi mungkin cepat daripada ni lah. Tengah berapa jilid. Mungkin 3 tahun kau lagi, 4 tahun lagi. Kau tubik lah. Okey, kita nak bincang pula, tambah pula daftar istilah. Kita kena tahu istilah. Kita bincang sebelum ni, benda kita mengaji lepas ni, nak belajar lepas ni, tentang istilah hadis, kita tahu istilah dia. Daftar istilah hadis yang digunakan dalam 99 usul diriwayat hadis. Pertama, kita akan jumpa adalah keadilan perawi dia. Al-adalah. Adalah menurut istilah ilmu hadis adalah satu sifat perawi yang mendorongnya sentiasa bertakwa, tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya pada pandangan masyarakat Islam. Tak benda yang tak senonoh depan masyarakat. Sesetengah ulama' mentakrifkan adalah seperti berikut. Kesejahteraan seorang mukallaf muslim yang berakal daripada kefasikan, melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil.
Dan daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya pada pandangan masyarakat Islam. Jadi orang yang adil ni, kalau adalah, dia ada adalah, kalau dia jaga ni dah. Daripada buat dosa ke apa, dosa besar, dosa kecil, yang berterusan. Ataupun tidak melakukan perkara yang jatuh maruah. Kalau dapat jatuh maruah, dia tidak boleh meriwayatkan hadis lah. Dia do'if lah. Itu adalah. Yang keduanya istilah adil, perawi adil. Perawi yang penuhi, jadi adalah satu istilah keadilan perawi dah. Selagi istilah adil, adlun. Ni adil perawi. Jadi perawi memenuhi syarat hadis sahih, perawi adil harus memenuhi 4 syarat berikut. Pertama, selalu melakukan perbuatan taat dan menjauhi maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun, merosakkan agama. Tak ada lah dah. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara yang mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalannya. Benda harus, tapi dia boleh merosakkan iman. Gana tahu dah. Tak percaya pada qadar ke gana tahu lah. Jadi dia benda harus pun, kalau benda tu boleh sampai, boleh ada unsur-unsur boleh pergi kepada menggugurkan iman, kita kena jauh lah. Yang keempat, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syarak. Jadi adil juga, dia tidak ikut mazhab Syiah, mazhab lain yang rosot-rosot lah, Jahmiyah dan sebagainya. Perawi adil juga mestilah seorang pertama Islam. Periwayatan seorang kafir tidak dapat terima dan tidak dapat dipercayai. Kerana kedudukan seorang perawi hadis sangat mulia dalam Islam. Jadi kemungkinan dia nak khianat ke Islam ada besar lah. Dia kafir. Bukan kita maksudnya, dia orang kafir kat mesti jahat, nipu semua. Tidak dah. Ada orang kafir yang lebih jujur dah. Kita jual beli, kita berurusan dia, jujur. Ada hak ngaku Islam, ada pakai pihak hak serban, nipu bangang, hotel tak bayar dah. Tapi dari segi agama dah, orang tidak boleh ada dia nama dia bukan Islam. Takkan kita nak cari dalam bab agama ni, dalam hadis ke apa dah. Lemah benar kita nak cari kau ada kafir, cari hak Islam dulu nak. Dalam bab agama dah. Yang kedua, mukallaf. Dengan adanya syarat ini, periwayatan kanak-kanak yang belum baligh menurut pendapat yang lebih sahih tidak dapat terima. Jadi lebih sahih mukallaf, budak hak besar dah, hak balik lah dah. Hak dah belum balik tak terima sebagai periwayat hadis. Sebab ia belum terjamin dari kedustaan. Jadi kecil tak reti cuma cuci dah kita kata dah, ataupun kanak-kanak kan kita cari kecil ikut dia pun kemungkinan dah. Jadi tidak jaga percakapan dia, kemungkinan dia berbohong, tak sengaja berbohong pun boleh terjadi dah. Oleh sebab itu kena mukallaf. Yang besarlah balik dah. Yang ketiga, selamat daripada sebab yang menjadikan seorang fasik dan daripada sebab yang dapat mencacatkan kepribadian dan maruah seseorang. Jadi tak ada perbuatan fasik dah. Okey, an-anah dah, hadis an-anah. An-anah ialah satu bentuk periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz an. Kita ada dengar kan, qala haddatsana, qala akhbarana, anba'ana, tapi ada lagi dia tak sebut qala ana, dia sebut an saja dah. An. Jadi lafaz an tanpa sebarang keterangan jelas menunjukkan ia terima secara tahdis, qala haddatsana ke, atau ikhbar, qala akhbarana ke, memberitahu hadis, ataupun sama' dah. Sami' tu dah, sami'na dah. Jadi dia tidak jelas dia dengar cara mana dia terima hadis tu dah. Cara dengar Datuk Guru kau, cara dia baca ke Datuk Guru kau dah. Cara dia ada akhbarana tu macam ada peribahasa kata dia baca, Datuk Guru dengar dah. Kalau tahdis ni Datuk Guru baca dengar dah, ada peribahasa lah ataupun sama dah. Jadi ni tak an dia tahu cara mana dah. Hadis yang diriwayatkan secara an-anah dipanggil hadis mun'an. Hadis mun'an yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif atau mudallis dianggap dhaif oleh para muhaddisin. Jadi ada gunaan betul je dengar dah, walaupun gunaan daripada betul-betul je dengar. Ada setengah gunaan dia tak dengar, dia dengar daripada orang lain. Orang lain tu dengar pada Datuk Guru tu dia. Jadi ada orang tengah tu dhaif ke, masalah lah. Jadi orang perawi yang mudallis, yang susuk perawi tengah-tengah daripada Datuk Guru yang hebat, kemungkinan dia salah ada. Perawi dhaif tu tak cerita dah. Jadi orang ni panggil perawi mudallis dah. Mudallas dah. Jadi orang mudallis dah. Jadi dia susuk perawi dia. Tak sebut nama perawi sebenarnya. Okey. Seterusnya istilah aziz. Hadis aziz atau hadis aziz. Hadis aziz ni hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang daripada sekumpulan orang yang lain, tetapi bilangan mereka pada setengah peringkat hanya terdiri daripada 2 orang sahaja. Setengah ulama mentarifkan hadis aziz dengan mengatakan hadis yang tidak diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang. Dari 2 orang sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya 2 orang perawi dah.
Maksudnya bekas perawi so pula dah jadi dua straight lah. Sampai ke Nabi dia banyak. Jalur sikit lah 2 orang panggil aziz. Okay, ada pandang kritis terhadapnya. Perawi ini perlu titi, perawi ini cukup bermasalah. Jadi fihi nazar. Jadi istilah fihi nazar pula dah. Ada pandangan kritis terhadapnya atau perawi ini perlu titi, perawi ini cukup bermasalah. Kadang-kadang fihi nazar nak cerita perawi ini cukup bermasalah. Ini adalah satu istilah yang menunjukkan jarah, kelemahan, kekurangan pada seorang perawi hadis. Disebut fihi nazar tu maksudnya kritikan jarah kepada perawi hadis lah, bukan puji ni. Bila Bukhari berkata begini tentang seorang perawi, maka bermaksud periwayatannya tidak boleh terima. Ibn Bukhari, ia ada istilah yang guna tu, orang ni lain maksudnya. Dia lain, orang tu lain pula. Tapi Imam Bukhari sebut fihi nazar tu berat ni. Tak boleh terima ni, orang tak boleh pakai langsung. Perawi itu adalah sangat-sangat lemah dan tertuduh berdusta kalau sebut fihi nazar. Kalau Imam Bukhari sebut fihi nazar. Sebab Imam Bukhari ni, dia royak sikit itu berat maksudnya dah. Orang ngaji hadis tahu dah. Seterusnya ahlul bid'ah dah. Ahlul bid'ah atau al-mubtadi'. Orang yang mengada-ngadakan suatu perkara baru dalam agama, menyalahi apa yang ma'lim terima daripada Nabi SAW, di samping tiada asalnya dalam syariat. Dah. Reka-reka benda baru dalam agama lah. Bukan dalam dunia, dalam perkara agama. Termasuk dalam golongan ahli bid'ah juga orang yang percaya atau mengamalkan perkara baru seperti itu. Dia percaya benda-benda, ajaran-ajaran baru dah dalam agama dah. Itu pembid'ah. Ahli bid'ah juga. Ataupun lepas tu istilah la a'rifuhu dah. Aku tidak kenal dia, aku tidak mengenalinya. La a'rifuhu adalah satu ibarat yang digunakan oleh seorang tokoh ulama rijal hadis. Bukan kita dah, bukan ulama biasa. Tokoh ulama rijal hadis kalau digunakan la a'rifuhu untuk menunjukkan seorang perawi yang majhul, tidak dikenali dan tidak diketahui latar belakangnya, tak tahu siapa-siapa ni. Dah. Jadi sebut la a'rifuhu tu majhul lah. Kalau jumpa tu, kalau tokoh ulama hadis sebut, ulama rijal hadis sebut. Okay, istilah seterusnya Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis, satu gelaran yang diberikan oleh para muhaddisin kepada tokoh-tokoh hadis yang melebihi dan mengatasi tokoh-tokoh hadis yang lain, baik dari segi ingatan, kemantapan, kehebatan atau kedalaman ilmu hadisnya. Dia lebih daripada orang lain. Amirul Mukminin fil Hadis merupakan salah satu lafaz ta'dil tertinggi. Hadis-hadisnya dicatat sebagai hujah. Antara tokoh hadis yang telah mendapat gelaran ini, gelaran Amirul Mukminin fil Hadis ni ialah pertama Imam Abu Zinad Abdullah bin Zakwan Al-Madani, seorang tokoh tabi'in, beliau meninggal dunia pada tahun 130 Hijrah. Kuat sungguh ni. Yang kedua Imam Hisham Ad-Dastuwai Al-Basri, beliau meninggal dunia pada tahun 153 Hijrah. Imam Hisham Ad-Dastuwai Al-Basri. Yang ketiga Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Basri, beliau meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Imam Syu'bah bin Hajjaj Al-Basri. Yang keempat Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi, beliau meninggal dunia pada tahun 151 Hijrah. Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi. Yang kelima Imam Malik bin Anas, beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Imam Malik bin Anas ni. Yang keenam Abdullah bin Al-Mubarak, beliau meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Abdullah bin Al-Mubarak. Yang ketujuh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yang ke-8 Imam Ishaq bin Rahawai, beliau meninggal dunia pada tahun 235 Hijrah. Imam Ishaq bin Rahawai. Yang ke-9 Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ke-10 Imam Bukhari, beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari. Yang ke-11 Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau meninggal dunia pada tahun 277 Hijrah. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Yang ke-12 Imam Ad-Daruqutni, beliau meninggal dunia pada tahun 385 Hijrah. Imam Ad-Daruqutni lewat benar dah. Itu tokoh-tokoh yang digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Okey, asar. Istilahnya asar. Jam'u asarun. Asarun ataupun asarun tu jamak lah. Okay, menurut jumhur ulama, asar sama artinya dengan khabar atau hadis. Asar ni jumhur ulama kata serupa je. Artinya dengan khabar atau hadis. Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa para fuqaha Khurasan menamakan perkataan-perkataan sahabat, hadis-hadis mauquf yang tidak sampai Nabi, kata-kata sahabat dengan asar istilah tu. Dan menamakan hadis Nabi dengan khabar. Ni salah satu fuqaha Khurasan lah daripada era Pakistan adalah Afghanistan kali atas ni Khurasan ni. Rusia agak apa tu, siapa ke atas tu.
Dia guna istilah kalau sahabat dipanggil asar, kata sahabat ni. Kalau hadis Nabi dipanggil khabar ni. Oleh kerana perkataan asar menurut jumhur ulama sama sahaja ertinya dengan hadis, maka ilmu asar juga bererti ilmu hadis. Dan ahli hadis disebut juga sebagai ahli asar atau asari dah. Ahli asar atau asari itu maksudnya ahli hadis lah. Serupa je. Menurut segolongan ulama fuqaha, asar adalah perkataan ulama salaf yang terdiri pada sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Jadi kalau guna dalam kitab fiqh fuqaha ni, kalau sebut asar ni, maksudnya ulama salaf, bukan kata-kata Nabi dah. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kata-kata mereka baru dikira asar. Sementara Az-Zarqashi pula memakai istilah asar untuk hadis mauquf. Tetapi bila membolehkan juga istilah asar dipakai untuk hadis marfu'. Jadi asar ni lebih kepada kata-kata sahabat lah, bukan kata-kata Nabi. Hadis mauquf berhenti pada sahabat, bukan kata-kata Nabi. Okey, balagat. Kita baru jumpa balagat dah. Balagat ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan menggunakan lafaz balagani dah. Atau balagana. Balagani ni sampai maklumat kepada saya diberitahu dia. Bunyi pun lemah dah. Balagana saya sampai maklumat kepada kami, balagana ni, atau kami diberitahu dia. Tanpa menyebutkan secara lengkap sanadnya dia. Balagat ni kita wajak dah. Balagat Imam Malik saja kuat dah. Pasal dia dekat dengan Nabi dan dia tu biasanya ulama boleh teka siapa dia dah. Jadi tidak jauh dan tapi tidak semua terima pun dah. Tidak kira sahih belaka tapi orang boleh telusurilah tahu punca dia. Tapi kalau balagat Imam Syafi'i tak boleh. Tok guru Imam Syafi'i pun ramai mana hak pendusta dah. Jadi balagat Imam Syafi'i itu karih. Bukan karih maksudnya tidak boleh, tak kuatlah, dhaif. Pasal istilahnya pun sampai maklumat kepada kami, sampai maklumat kepada saya. Dia lemah lah. Cerita siapa dia cerita ni tak jelas dah. Jadi balagat Imam Syafi'i tak lemah, dhaif ni. Terutama dalam tak adalah kita bicara sebelum ni dalam isu beramal pada beribadah pada malam raya dan juga isu Syaban ke gapo ke. Jadi itu adalah ataupun bila rejak ke itu sangat dhaif lah dah. Okey, banyak kasirul waham ni. Istilah kasirul waham ni banyak terkeliru. Perawi yang banyak terkeliru ialah yang banyak tersalah dan tersasul dalam meriwayatkan hadis. Kasirul waham, banyak terkeliru. Selagi kasirul khata', banyak tersalah. Perawinya banyak salah dia. Perawi yang banyak tersalah dalam meriwayatkan hadis, kesalahannya ketara sangat. Kasirul khata'. Dia lupa, salah, sebut sama ni hadis ni. Seterusnya bid'ah atau bid'ah. Jam'uhu bid'ah. Jadi bid'ah adalah perjalanan, pendirian atau kepercayaan yang dipegang oleh seorang atau golongan, menyalahi apa yang diketahui daripada Nabi SAW, di samping tiada pula asal dalam agama. Jadi bid'ah ni benda rekaan baru dalam agama lah, benda baru dalam agama. Bid'ah terbahagi pada dua. Pertama, bid'ah mufassiqah. Jadi bid'ah yang boleh menyebabkan pelakunya menjadi fasik. Dah. Yang kedua, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang boleh menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ada benda-benda bid'ah tu tak sampai kafir jadi fasik. Ada benda-benda bid'ah tu ada etikad tertentu yang sampai merosakkan akidah dah. Sampai ke jadi kafir lah. Bid'ah mungkin melibatkan akidah dan kepercayaan. Dan mungkin juga hanya melibatkan amalan dan tradisi atau kebiasaan umum semata-mata dah. Ada sampai tahap setengah tu akidah. Sampai ruh Nabi masuk dia orang tertentu dah. Ada inkarnasi lah gapo tu, benda-benda yang boleh jadi kafir dah, tak kena cara dah. Ataupun setengah tu tak buat sambutan menada rasul, buat patung lah gapo dah. Nak jadi kepada kafir dah. Tak ada cara tu jadi minta ajak pula dah. Jadi ada unsur-unsur kekufuran dah. Jadi bid'ah yang melibatkan akidah dan kepercayaan akan menyebabkan seorang sekurang-kurangnya menjadi fasik, walaupun tidak menjadinya kafir dah. Kalau akidah kepercayaan ni tidak seperti kafir lalu, tapi mungkin sampai tahap kafir dah. Antara golongan dan kelompok yang dikatakan oleh para ulama terlibat dengan bid'ah akidah dan kepercayaan ialah pertama al-murji'ah. Al-murji'ah ni kata liberal, Islam liberal, bukan liberal saja, liberalisme ni luah ni. Islam liberal ataupun liberalisme ni bebas, tapi bebas perniagaan bebas je ada istilah yang banyak istilah liberal dah. Dalam buku kita, dalam rukun negara kita ada liberal juga. Takkan kita jadi kafir dah. Atau Islam liberal dah. Liberal tu kebebasan dah. Jadi liberal di sini Islam liberal lah masalah al-murji'ah ni dah. Mereka adalah golongan yang percaya bahawa maksiat tidak menjejaskan iman dah. Sebagaimana ketaatan tidaklah berguna kepada kufur, tidaklah jadi tak ada serupa lah iman orang.
Orang yang mengucap dua kalimah syahadah sama sekali tidak akan masuk neraka walaupun dia telah melakukan segala maksiat dan dosa-dosa besar. Dan tidak pula melaksanakan apa-apa amalan yang wajib semasa dunia. Tak jadi kafir payahnya. Jadi tidak akan, dia serupa lah bagi dia orang buat maksiat ke, orang buat dosa ke, buat kebaikan. Itu merujiah Islam liberal lah. Kita lah ni. Bukan liberalisme, ada Islam liberal. Yang kedua, Asyiah. Mereka adalah golongan yang mendakwa sangat cinta kepada Khalifah Ali. Dan menganggap Ali lah yang lebih berhak menjadi Khalifah. Terus, sepeninggalan Rasulullah SAW. Lepas Nabi, tu Ali kata dia. Mereka juga tidak suka pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dan Aisyah. Itu golongan Syiah. Ya, ada tahap-tahap dia dah. Dan setengah-setengah tahap tu boleh jadi kafir lah. Yang ketiga, Ar-Rafidah ni. Ar-Rafidah. Mereka adalah golongan Syiah pelampau. Rafidah sahaja sebut tu maksudnya Syiah pelampau dah. Selain melebihkan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, mereka juga mengkafirkan sebahagian besar sahabat Rasulullah SAW. Termasuk Abu Bakar dan Umar. Itu Rafidah. Ya kafir Abu Bakar Umar apa kafir dah. Jadi sebagai besar sahabat tu kafir. Termasuklah Abu Bakar dan Umar. Itu Ar-Rafidah. Yang keempat dia panggil Al-Qadariyah. Iaitu golongan yang menganggap kejahatan itu semata-mata perbuatan manusia dah. Jadi dia nak jaga semua tu. Qadariyah ke Jahmiyah ni semua ni nak jaga Allah lah. Takut Allah ni terkena tuduhan jahat dah. Jadi telajak nak jaga tu sampai ke tahap kalau manusia buat jahat tu tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada kuasa Allah dah. Semua tu kuasa pada manusia. Lah sekali jadi gitulah. Kerana telajak. Semua ni terlampau dah. Jadi agama ni jangan melampau. Sederhana lah. Jangan mudah menghukum orang lain kafir, sesat. Jangan mudah lah kita obor-obor lah. Obor ke kiri ke kanan pun tak boleh. Dia kena sederhana dah. Yang kelima, Jahmiyah ni. Al-Jahmiyah ni. Mereka adalah kelompok yang menafikan meniadakan sifat-sifat Allah yang telah disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berpendapat manusia tidak mempunyai sebarang kuasa dan ikhtiar terhadap apa-apa pun perbuatan yang dilakukannya dah. Al-Quran pula menurut mereka adalah makhluk. Jadi Jahmiyah ni telah ajak tanzih. Nak sucikan Allah daripada sifat makhluk. Dan sekali dia tolak sifat-sifat Allah SWT dah. Dia takut mendengar supaya makhluk. Dia jadi berkata-kata supaya makhluk. Dia kena berkata tanpa huruf, tanpa suara. Takut nak sebut gitu dah. Takut suara ni makhluk dia. Berkata dengan huruf makhluk. Habis kara makhluk. Jadi Allah ni jadi seperti tak ada sifat dah. Mendengar pun dia akan faham. Mendengar tidak detail lah. Jadi Jahmiyah ni dia tolak. Marah benar lah hadis-hadis habis. Tolak hadis turun ke langit dunia 1/3 malam terakhir. Jadi banyak sifat-sifat ni. Allah SWT dinafikannya kerana telajak tanzih. Telajak nak sucikan Allah daripada sifat makhluk ni. Ini Jahmiyah ni. Selagi ada sifat ni tidak nak jaga Allah ni. Nak takut Allah dia kata tidak berkuasa. Dia serah pada Allah ni. Nak jadi Jabariyah pun ada juga Jahmiyah ni. Okey, yang keenam nak Nasibah ni. Mereka adalah satu golongan yang membenci dan memusuhi Sayyidina Ali radhiyallahu serta ahli keluarganya. Nasibah ni. Golongan benci keluarga Nabi ni. Tapi secara umumnya Syiah yang guna Nasibah ni kepada ahli sunnah. Dia kata ahli sunnah benci pada keluarga Nabi ni. Keluarga Sayyidina Ali dan keluarga Nabi, dia kata gitulah. Sebenarnya tidak gitu dah. Fitnah lah, fitnah. Macam 2-3 hari ni lah fitnah orang tolak suku Yahudi, fitnah orang tak beri tak beri takbir, tak beri baca qunut nazilah, dia fitnah ni. Jadi gitulah. Fitnah-fitnah ni orang mudah percaya dah. Mudah betul payah percaya dah. Kita nak mengajar hadis sahih ke apa ni payah nak percaya dah. Hadis palsu kan mudah percaya dah. Kita fitnah kan mudah percaya. Perangai manusia gitu dah. Yang ketujuh Al-Khawarij. Mereka pada asalnya adalah golongan penderhaka kepada Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu dan pemberontak terhadapnya. Asal-asal Khawarij ni keluar daripada ketaatan pada Ali kepada Ali ni. Asalnya bukan akidah, dia politik ni. Kemudian ia berkembang, Khawarij ini berkembang dengan bermacam-macam akidah dan bermacam-macam bid'ah. Antara bid'ah akidah mereka ialah mengkafirkan orang Muslim yang melakukan dosa besar. Jadi Khawarij ini terkena sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Lah kawan lain lah dia dok dah. Ni perangai itulah Khawarij ni. Sifat Khawarij. Ada hadis Nabi sebut tanda-tanda Khawarij gini sampai ke Sayyidina Ali berperang sehingga terbunuh pemuka-pemuka Khawarij tu. Tu Khawarij yang zaman Nabi betul-betul Khawarij lah. Dah orang hak sebelum lepas ni tidaklah Khawarij betul seperti hadis Nabi. Nabi kata tapi Khawarij di segi sifat-sifat tu ada dah. Sifat-sifat perangai macam Khawarij zaman Nabi tu ada sampai ke zaman ni. Perangai tu dah.
Dah. Justru mereka telah mengkafirkan sekian ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pada kafir dia dengan alasan mereka telah melakukan dosa besar. Sahabat itu dosa besar. Kerana telah berperang sama sendiri. Perang sama sendiri pun kafir dah. Jadi tuduh orang kafir lah sekali. Kalau dia nak senyap tak apa, dia sendiri perang bunuh orang lain dah. Tuduh orang kafir, masalah gitu dah. Ini masalah dah 3 hari ni dah. Tuduh orang ni menteri agak pendidikan dah. Orang nak bunuh dah. Lepas ni mufti kata tak boleh boykot McDonald dah. Kalau tak tahu, takut nama tubik kata nak bunuh mufti berat kan. Pokok ni jenis perang apa khawarij ni. Nah, taksub melampau dah. Dan ada setengah tu lah ada Nabi pada sebut. Semaya kamu pun dah semaya sahabat ni tak boleh nak awet semaya pokok khawarij ni. Kuat ibadah dia dah. Tu hak kuat ibadah, hak tak kuat ibadah pun perang khawarij ada juga dah. Dia ni tidak belah mana dah. Dah lah jahil. Ilmu tak kuat tuduh mufti macam-macam dah. Ni perangai-perangai khawarij. Ke-8 dia panggil al-waqifah dah. Iaitu satu golongan yang bertawakuf. Dan tidak berani membuat keputusan sama ada Al-Quran itu makhluk ataupun tidak makhluk dah. Ni pelajar berhati-hati duduk tengah-tengah kononnya. Tapi dia tak boleh juga ni pasal benda ni jelas dalilnya dah. Kerana bagi mereka keadaannya tidak jelas lagi dah. Dia pun waqifah, berhenti tengah-tengah dah. Makhluk pun tidak, Quran lagi. Itu bukan makhluk pun tidak. Dan sekali dia jadi tengah-tengah kononnya. Pening gitu dah. Dan bismillah dalam lagi amat banyak lagi lah. Ini bid'ah akidah. Bid'ah amaliyah pula ialah mengabdikan diri kepada Allah dengan cara tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Allah SWT tak ajar cara ibadah sebegitu dah. Tapi dia buat ibadah terus khusus sebegitu dah. Dia terbahagi pula kepada beberapa bahagian seperti berikut. Pertama, mengada-ngadakan cara ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Cara baru. Cara solat nisfu Sya'ban dah. Cara solat nisfu Sya'ban lah. Bila rejak akhir, bila rejak lah dah. Jadi banyak perkara yang direka dah. Cara selawat gini, cara ada cara-cara baru. Yang kedua, menokok tambah ibadah yang telah disyariatkan. Benda tu ada dah, tambah lagi dah. Nak suruh hebat dah. Yang ketiga, melakukan ibadah dengan cara dan kaifiat baru yang diada-adakan. Yang keempat, berterusan melakukan suatu ibadat pada waktu tertentu padahal tiada dalil syar'i yang menunjukkan ia perlu dilakukan secara berterusan pada waktu tersebut. Tak boleh lah. Bendanya tidak, bukan tak ada, ada ibadah terus baca Quran tertentu, tapi mesti masa tertentu dah. Mesti baca Yasin tiap malam Jumaat ke apa dah. Dah gitulah. Di antara contoh bid'ah amaliyah ialah pertama membuat binaan di atas kubur. Binaan di atas kubur. Kubur Nabi lari buat binaan, dia binaan atas kubur kerana ada keyakinan agama suruh dia jadi binaan lah. Dah. Ni tok guru kita kena buat binaan dah. Padahal Nabi lari laknat dah. Terbalik kubur lah, ni bid'ah amaliyah. Yang kedua, membuat masjid di atas kubur dah. Nabi lari dah. Macam Yahudi Nasara lah. Nabi kata buat ambil berkat kubur dah. Masjid buat ambil berkat kubur dah. Masjid buat atas kubur sebab apa? Berkat Tok Guru ni, Tok Wali ni nak serupa Tuhan dah, hebat dia dah. Jadi berkat punya berkat sampai masjid pun nak buat atas kubur dah. Sedangkan Nabi laknat. Nabi supuh, Nabi laknat. Yang ketiga, mengadakan perayaan dan majlis tertentu dengan anggapan ia juga satu bentuk ibadat yang mendatangkan pahala seperti majlis maulid dan lain-lainnya. Perayaan majlis tu, majlis haul lah, majlis maulid lah, ada majlis-majlis keagamaan yang tidak diadakan oleh Nabi dan ada ritual khusus lah. Qasidah-qasidah tertentu sehingga dia anggap tu itulah majlis selawat dah. Sedangkan selawat ni tak boleh majlis, dia selawat lepas semaya selawat dan dalam semaya tu selawat dah, tahiyat awal, tahiyat akhir dah. Lepas tu selawat lah, bahasa lain pun banyak lagi selawat dah. Tapi nak bunyinya selawat tu tidak perlu kepada majlis khusus, ni mesti majlis khusus dah. Yang keempat, sembahyang duha dengan berjemaah di masjid. Jemaah ni tak boleh lah dah. Terjaga teh lah sikit, tapi tak boleh lah, tak boleh buat setiap seminggu sekali kau apa main duha berjemaah ni. Dia satu jadi bid'ah lah sebab Nabi sahabat lari ni ada setengah tu duha tu buat di masjid. Duha ni main rumah lah. Susuk dia senyap-senyap. Ni buat di masjid. Dan setengah tu berjemaah, setengah tu betul berjemaah tapi tak macam berjemaah di masjid. Jadi syiah. Jadi bid'ah. Yang kelima, membuat jamuan bubur Asyura pada hari ke-10 bulan Muharram. Bubur Asyura dulu orang tak puasa dan orang Melayu kita cara ke bubur surga dah. Lo ni orang lepas ngaji lo ni orang puasa dah, tapi buat masa lain. Gitulah, kalau anggap tetap mesti boleh Muharram jadi bid'ah lagi. Kalau tidak anggap mestilah nak makan suka-suka, bukan bid'ah lah. Tidak ada kelebihan, sekadarnya nak makan suka, suruh-suruh tak apalah. Nah.
Ya kena bersalam-salaman selepas setiap kali sembahyang fardu dengan berjemaah. Lepas sembahyang ke, lepas asar ke, lepas subuh ke, lepas sembahyang ke, mesti bersalaman dah. Sebelum sembahyang tak salah, lepas sembahyang baru nak salah. Tu jadi masalah kalau dia anggap tu ada kelebihan, ada afdal. Dan jadi masa muka kalau tak salah pula, tuduh jahat kau tuduh apa tu jadi ngarutlah. Yang ketujuh, bersemayam dan beribadat dengan cara tertentu pada malam nisfu Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali ke apa dah. Atau semayam, panggil semayam 100 rakaat ke apa dah. Dan berpuasa pada keesokan harinya kerana kelebihan malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban itu sendiri, itu adalah bid'ah. Yang ke-8, memilih kehidupan membujang bukan kerana keuzuran, sebaliknya untuk dapat beribadat sepenuh masa atau kerana alasan-alasan lain yang bukan-bukan dah. Jadi kerana kata ada kelebihan dah. Tak membujang kerana beribadah ke apa tetap bid'ah. Tapi kalau bukan kerana khususnya tapi sibuk sangat dah, kena mengaji tak apa dah. Kerana ibadah tak boleh. Kalau belajar ni dimaafkanlah, sibuk mengaji. Yang ke-9, dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Semua bentuk bid'ah adalah kesesatan, haram dilakukan dan wajib bertaubat daripadanya kerana ia merupakan dosa. Cuma dosa bid'ah amalan itu berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya. Tak sama dia bid'ah besar, bid'ah kecil dia. Ada yang sampai membawa kepada kekufuran. Dan ada pula yang dikira sebagai maksiat dosa seperti maksiat-maksiat lain dah. Buat ibadah. Tapi bila dosa tu masalahnya dah. Ada khilaf lah. Kita ni orang kampung. Kita ada khilaf. Ada ustaz kata bid'ah, ada kata tidak bid'ah. Dan kita tahu ada sunnah yang lebih baik dah. Sunnah yang sahih. Hak mana kita nak buat? Nak buat benda hak orang ada ulama kata tu bid'ah? Atau buat perkara yang tentu dah hak sahih hak Nabi buat. Mana kita sebagai orang kampung ni tidak amal banyak, tak ada masa banyak untuk beribadah. Baik amalnya sahih lah. Zikir yang sahih dah. Ambil daripada hadis sahih, bukannya selawat rekod dah. Zikir rekod lepas tu dia kata khilaf. Tak sebuah khilaf, tak sebuah khilaf. Khilaf ni ikut ustaz, ikut mu lah. Ustaz mengaji banyak sangat kan, buat amal hak Nabi tak ajar pun tak apa. Ikut mu lah menjawab saya soal. Kita orang kampung ni tak ada masa. Buat yang sahih saja dah. Tu cara kita menghadapi perkara khilaf bid'ah ni dah. Bukan bid'ah ni khilaf agak khilaf betul alik aku semua ni. Bukan gitu dah. Bid'ah amalan yang disertai kepercayaan atau anggapan tertentu seperti akan mendapatkan pahala yang besar dan sebagainya. Tentu lebih teruk dosa dan maksiatnya berbanding amalan bid'ah yang dilakukan secara ikut-ikutan tanpa kepercayaan seperti itu. Ikut orang je nah. Tahan sikit dah. Tapi kalau anggap mesti wajib atau pahala besar dah. Ngatik tahlil ke apa, keduri Allah. Pahala besar siapa ke apa. Kepercayaan itu jadi kepercayaan yang lebih berat dosanya berbanding dengan ikut-ikut. Antara bid'ah amalan yang boleh menyebabkan seorang terjerumus ke dalam lembah kekufuran ialah bertawaf mengelilingi kubur. Orang-orang tertentu dengan tujuan bertaqarrub menghampirkan diri kepadanya. Dia boleh jadi kufur kafir besar. Kalau buat jahil, dia jadi kafir kecil. Jadi kufur juga tapi tidak sampai kafir besar. Tapi kalau yang anggap tu, macam tu Tok Wali tu, tawaf kubur tu. Macam tawaf Kaabah. Sebabnya, tawaf kubur tu, kalau tawaf Kaabah kerana mengagungkan Tuhan, Tuhan punya Kaabah. Keliling kubur, tawaf kubur kerana taqarrub untuk mendekatkan diri kepada tuai kubur tu serupa dekatkan diri kepada Allah. Dia jadi kafir lah dah. Kafir besar pula dah. Dia boleh jadi kafir kecil, kufur kecil. Jadi haram tapi boleh jatuh kena cara kalau ada akidah tertentu dia boleh jadi kufur besar dah. Apa tawabah ni nak minta hajat ni tuai kubur dah. Dengan Tok Wali dia akan jadi kafir besar dah. Sebab telah buat satu perkara sama dengan kita mengagungkan Allah SWT dan kita anggap orang-orang bukan kita lah, orang tertentu tak anggap siapa tahap Tok Wali tu ada sifat-sifat ketuhanan boleh minta hajat. Berapa tawabah ni nak minta hajat lepas ni jadi kafir. Yang unsur tawabah tu saja pun jadi kufur kafir dia. Okey, Dajjal dah. Dajjal dikatakan pada perawi pendusta dan meriwayatkan hadis dia panggil Dajjal dah. Okey, lepas tu dengan sanad isnad yang sahih, bi isnadin sahih. Dengan sanad isnad yang sahih. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahawa hadis atau riwayat berkenaan sanadnya sahih. Iaitu perawi-perawi yang tersebut dalam sanadnya terdiri daripada orang-orang yang boleh dipercayai. Tetapi hadis yang dikatakan sanadnya sahih itu tidak mesti matanya juga sahih. Bahkan di antaranya ada yang tidak sahih juga. Jadi perawi sahih ni satu peringkat tapis. Sekali kita mengaji ilal hadis atau dirayah ni, isu dirayah ni ada perbahasan dia matan yang sekadar dengan hadis. Seorang perawi yang jujur tapi tidak semestinya tak tersalah.
Kadang-kadang dia tersalah, tersilap juga sedikit sedikit kemungkinan itu sikit, tapi ada kemungkinan satu cerita tersilap. Walaupun perawi itu perawi yang sahih. Bahkan antara yang paling adil ni di antara perawi-perawi ni adalah sahabat. Sahabat-sahabat pun ada yang tersilap meriwayatkan sehinggalah Umar Khattab pernah dia dengar sahabat-sahabat lain dia cerita isteri-isteri Nabi termasuk anak dia Hafsah tu kena cerai. Terkejut dia. Dia tanya Nabi kena cerai ke bini-bini Nabi? Tidak lagi dia. Nak cerita-cerita tu disampaikan oleh sahabat, orang yang paling adik dia. Tapi tersilap, salah dengar dah. Salah dengar, tersangka, tergapa jadi tersilap. Dalam meriwayatkan hadis. Bukan kita kata hadis tu sahih. Kita tolak hadis sahih. Kadang-kadang kita berbandingkan dengan hadis riwayat lain. Bandingkan hadis lain, ada unsur dirayah, ada kritikan isi kandungan hadis lah. Sehingga kita kata hadis tu dhaif. Sebenarnya ia ada ilat penyakit dia. Jadi, isnad yang sahih belum tentu tidak ada ilat lah. Ada penyakit hadis. Kadang-kadang ada penyakit hadis yang tidak diketahui kecuali oleh pakar-pakar hadis saja. Yang seterusnya hadis dhaif. Dhaif ni, hadis dhaif ni apa? Maksudnya hadis dhaif ialah hadis yang tidak terdapat padanya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Tak cukup syarat lah. Para ulama berbeza pendapat mengenai hukum beramal dengan hadis dhaif. Kebanyakan mereka mengatakan boleh dan elok beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara berkaitan dengan amal-amal utama, fadailul amal sahaja. Dan fadail amal sahaja dengan 3 syarat. Tapi ada syarat. Hak ni tak pakai mana ni syarat tersebut. 3 syarat telah dijelaskan oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani dan lain ulama hadis, iaitu pertama dhaifnya tidak keterlaluan. Bukan dhaif jiddan. Yang kedua, hadis dhaif itu termasuk di bawah hukum syariah yang memang telah sabit. Dhaif itu ada hukum syariah yang sabit dia. Maksudnya ada yang sahih. Dalil yang terang. Cumanya hak ni terkelebihan saja. Yang ketiga dia ketika mengamalkannya tidaklah boleh menganggap ia memang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sekadar bercermat semata-mata dah. Ada dalil umum yang hampir sama, cerita benda sama, hampir-hampir sama tapi tidak jelas dah. Jadi kita sekadar bercermat bolehlah amal tapi tak boleh anggap Nabi buat persis seperti mana hak guna hadis dhaif dia. Setengah ulama mensyaratkan satu lagi syarat iaitu tidak boleh mempercayai dan mengharap akan mendapatkan pahala dalam mengerjakannya. Ini berat ni dah. Kita buat amal ibadah tak jelas. Percaya dapat pahala pun tak boleh. Baik tak usah buat, baik buat sunnah yang sahih saja dah. Letih saja takut. Keyakinan itu salah. Kita yakin boleh pahala dengan perkara yang Nabi tak buat dah. Dalil sahih tak ada Nabi tak buat dah. Dalil dhaif tak boleh lah. Dhaif perawi dan dhaif. Perawi tidak mempunyai 2 sifat hadis sahih dan hadis hasan iaitu al-adalah dan al-dhabt. Tak cukup. Adalah syarat sebelum ni kita sebut. Dhabt ni kuat ingatan dah. Dia tak akan jadi sahih lah. Ya ada dhaif ataupun dhaif lah dah. Dhaif sangat ataupun sangat dhaif. Hadis dhaif jiddan. Dhaif sangat dhaif. Sama ada pada hadis, sama ada pada perawi. Ada setengah sebut dhaif jiddan tu pada perawi. Perawi itu bermasalah. Ada kadang-kadang dhaif jiddan tu dari segi matan isi kandungan hadis. Ada juga perbahasan matan yang lain dia. Kadang-kadang kita ni baca ni ingat serupa dah. Ada perbahasan yang disebut dhaif jiddan pada hadis. Matan isi kandungan hadis. Pada perawi tidak dhaif sikit je. Tapi pada matan hadis dhaif jiddan. Ada juga dah. Ada setengah tu pada perawi dia. Menunjukkan suatu hadis itu terlalu lemah dan tidak mempunyai kelayakan untuk dijadikan hujah. Atau dijadikan penyokong bagi hadis lain. Nak suka hadis lain pun tak boleh. Perawi yang dhaif sangat pula ialah perawi yang hadisnya tidak boleh dijadikan hujah. Dan jadikan sebagai penyokong bagi hadis orang lain. Jadi perawi yang dhaif jiddan. Dia tak boleh jadi hadis dia nak sokong hadis orang lain. Tak boleh. Dhaif sikit-sikit yang boleh sokong hadis orang lain. Seterusnya perawi dhabit. Perawi yang kuat ingatannya lebih banyak daripada lupanya. Dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Itu dia panggil dhabit. Perawi dhabit adalah orang yang betul-betul hafal apa yang ia dengar. Dan ia dapat mengeluarkannya kembali bila saja dikehendakinya. Bila ia nak, ia boleh royak dah. Boleh beritahu dah. Perawi dhabit juga adalah seorang yang dapat melihara dengan baik sebuah kitab. Kadang-kadang bukan ingatan dia, kitab dia jaga sungguh dah. Semenjak ia melihat dan mendengar apa yang tulis dalam kitab itu, jaga sungguh-sungguh sampai tidak ada tangan-tangan lain yang masuk tulis lain dah. Kemudian ia masih mengingatinya hingga ke waktu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dia apa juga dah. Dia ingat dan dia sapa hadis tersebut. Kesimpulannya ialah dhabit adalah perawi yang terkumpul padanya beberapa sifat berikut. Pertama, tidak pelupa dah. Yang kedua, hafal apa yang didikte kepada muridnya. Yang dibaca kepada muridnya lah.
Bila ia menyampaikan hadis berdasarkan hafalannya dan terjaga kitabnya dari kelemahan, beliau yang meriwayatkan dari kitabnya dah. Kadang-kadang dia ingat tadi dah. Kadang-kadang jaga kitab, dia baca tu jaga kitab, dia tidak apa dah. Tapi kitabnya betul-betul tidak ada campur tangan orang lain dah. Zaman dulu gini, Tok Guru ada kitab khusus. Dah. Kalau ada Tok Guru hak tulis kitab, ada setengah tak apa. Hak tulis kitab pun ada kitab khusus, orang lain saling tu. Daripada saling mari tu, ibu dia pada Tok Guru tu baca, takut salah anak murid tulis dah. Betul dah. Jadi, tu dia panggil diktir tu dah. Baca kitab hadis, Tok Guru baca, ataupun orang lain baca kitab Tok Guru, dia betul. Orang lain je cek, masing-masing cek. Yang ketiga, menguasai, pengerti dan memahami maksud apa yang diriwayatkannya. Jadi, dia faham molek. Dia sampai mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksudnya jika ia meriwayatkan menurut makna saja. Ada riwayat bil makna ni perbahasa panjang lah. Cuma kalau untuk perawi itu tak erti bahasa Arab, itukar huruf mushaf atau muharraf, ataukah huruf atau tukar baris. Dia jadi tukar makna, jadi dia kena tahu benda-benda yang kena berhati-hati. Seterusnya dabt. Dabt ialah satu sifat perawi yang betul-betul ingat akan apa yang terimanya daripada gurunya. Ingat betul lah. Berdefinisi dabt ialah yang lebih terperinci. Lagi ialah ia keadaan atau sifat perawi yang sedar, tidak lalai dan leka, ingat akan hadis yang diriwayatkannya. Riwayatnya menyerupai riwayat perawi-perawi siqah yang lain dan jarang sekali riwayatnya bertentangan dengan riwayat mereka. Jadi dia ni nampak serupa dengan lain. Jadi kuat ingatan. Tidak salah macam, tidak bercanggah dengan perawi yang lebih kuat. Seterusnya dirayah. Dirayah ialah satu sistem penilaian hadis berdasarkan hukum logik dan ketetapan syariat yang disepakati semua ulama. Dirayah ni kaedah kritik matan hadis lah kita kira. Ikut hukum logik. Dan benda yang disepakati oleh semua ulama hadis lah. Seterusnya kazib. Dusta, kazib. Dusta atau bohong dalam meriwayatkan hadis sama ada dengan maksud yang jahat atau dengan maksud yang baik sekalipun. Maksud baik pun dia dusta, bohong juga. Ia adalah satu dosa-dosa yang sangat besar lah. Tidak halal dikaitkan dengan Rasulullah SAW sesuatu yang dusta. Baginda SAW bahkan telah mengancam orang berdusta atas namanya dengan sabda berikut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir lah. Bermaksud siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, bererti ia menyiapkan tempat neraka. Hadis mutawatir. Siapa dua tu orang perawi hadis. Dua tu sanak. Dua tu jalur dia. Okay, dusta semata-mata. Kazibun bahtun. Kazibun bahtun. Pertama dikatakan pada sesuatu yang direka dan diada-adakan semata-mata. Memang direka lah. Dan diada semata. Yang kedua dikatakan pada hadis palsu. Kazibun bahtun ni. Dusta semata-mata kata pada hadis palsu. Seterusnya gelaran laqab. Gelaran atau laqab merupakan satu nama julukan yang diberikan pada seorang seperti Abdurrahman bin Hurmuz. Gelarannya adalah Al-A'raj. Asma' binti Abu Bakar gelarannya adalah Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain. Dua tali ikat. Muhammad bin Ja'far gelarannya adalah Gundar. Muhammad Ja'far Gundar. Al-Aswad bin Amir gelarannya adalah Syazan. Aswad bin Amir. Jadi itu gelaran Al-A'raj, Zatun Nitaqain, Gundar, Syazan itu gelar dia. Jadi laqab itu bukanlah nama asal dia, bukan pula nama kunyahnya, nama panggilan. Cuma nama gelar dia. Okey, gharib hadis gharib. Perkataan gharib dipakai dengan beberapa erti berikut. Pertama dhaif. Hadis tu gharib bererti hadis tu dhaif. Yang kedua pelik dan ganjil. Gharib ni pelik dan ganjil. Dikatakan satu riwayat pelik dan ganjil gharib kerana kandungannya matanya bercanggah dengan kandungan matan riwayat yang sahih atau hasan. Gharib bercanggah dengan hadis sahih atau hasan lain, isi kandungan hadisnya. Jadi tiga hadis yang pada mana-mana peringkat saat ini terdapat hanya seorang sahaja perawi. Kadang-kadang dimaksud dari segi sanad dia. Disebut gharib kerana sanadnya sejalannya. Pelik dia. Kadang-kadang sahih kadang tak lah. Dhaif. Okay, hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat tubuh badannya atau peribadinya, itu dipanggil hadis. Okay, hadis dan hasan. Hadis hasan. Hadis dinukilkan oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya, isi kandungan hadis. Okay, hadis marfu'. Hadis yang diangkat sampai kepada Nabi SAW atau hadis yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Itu dipanggil hadis marfu' sampai kepada Nabi lah. Betul-betul kata Nabi, bukan kata sahabat.
Okay, hadis maudhu'. Hadis palsu lah. Bukan hadis sebenarnya. Dikatakan hadis semata-mata kerana didakwa oleh orang sebagai hadis. Pada hadis bukan hadis ni. Jadi dia dakwa hadis, orang panggil hadis juga lah. Hadis maudhu', hadis palsu. Yang ketiga, seterusnya hadis mu'allaq. Hadis yang gugur perawinya seorang atau lebih dari awal sanadnya. Tergantung lah. Jadi tiba-tiba sahabat lah kecek ni. Hadis mu'allaq. Setengah ulama mendefinisikan hadis mu'allaq dengan berkata ia adalah hadis yang dibuang permulaan sanadnya, baik yang dibuang itu seorang atau lebih walaupun hingga ke akhirnya dah. Jadi mu'allaq tergantung kalau Nabi tu kata dia. Tergantung juga dia. Kalau dia sahabat. Nak siapa ke sahabat tu berapa lapisnya. Tapi tak cerita dia. Dipanggil hadis mu'allaq lah, tergantung dia. Seterusnya hadis mu'adal lah. Hadis yang gugur daripada isnadnya dua orang perawi atau lebih di satu tempat secara berturut-turut. Sama ada ia berlaku di awal sanad atau di pertengahan sanad atau di akhir sanad. Jadi dua perawi atau lebih, 2-3 perawi hilang dah. Hadis mu'adal adalah hadis yang dhaif. Ia lebih dhaif daripada hadis mursal dan munqati'. Kerana perawi yang gugur dalam isnadnya lebih ramai lagi. Mu'adal ni ramai dah, 2 kali lebih. Okey, hadis mu'adal. Hadis musalsal ni. Hadis yang berantai perawinya hingga sampai kepada Nabi SAW ketika meriwayatkannya dalam keadaan serupa atau bersifat serupa atau memakai perkataan serupanya. Musalsal ada gagal. Musalsal bin Mustafa. Saling untuk guru masuk syurga. Sebab ni untuk guru ni saling untuk guru, tak guru siapa ke sahabat, siapa ke Nabi dah. Dia kata berkat siapa ke guru, siapa ke dia tu. Jadi jamin syurga ni menyakit pun dah. Padahal hadis tu dhaif ni. Hadis musalsal bin Mustafa dah. Dhaif sangat. Okey. Hadis musahhaf. Hadis yang berbentuk asal perkataan tidak berubah, cuma titiknya sahaja yang berubah. Tetapi kerana berbezanya titik itu berubahlah pula maknanya. Jadi berubah huruf lah. Hadis musahhaf ni berubah huruf. Jadi makna pun berubah lah. Sebab apa ke titik tukar sikit tak berubah molek titik ni. Seterusnya hadis sahih. Hadis yang bersama-sama sanadnya dan dinukilkan oleh perawi-perawi yang adil lagi dhabit. Yang ni adil tu kita cerita tadi lah. Dhabit sempurna ingatan dan jagaannya daripada perawi yang adil lagi dhabit juga sehinggalah ke akhir sanadnya di samping tidak syaz, tidak bercanggah dengan riwayat perawi-perawi lain yang lebih kuat daripadanya. Sanad sahih pun kalau bercanggah jadi syaz. Dan tidak juga mempunyai ilat sebarang kecacatan yang tersembunyi. Kecacatan tersembunyi tu kira lah hadis sahih sanad kuat sama mana pun tetap tidak sahih dah. Sebab ada masalah pada isi kandungan hadis, ada penyakitnya. Okay, hadis syaz. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah atau maqbul diterima dah. Dan ia bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih kuat daripadanya baik dari segi hafalan, ketekunan dan banyaknya riwayat. Hadis syaz ni sanadnya sahih. Perawi thiqah maqbul, tapi masalahnya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat perawi dia. Jadi syaz, ganjil lah. Okay, hadis syaz juga termasuk dalam kategori hadis dhaif. Hadis yang batil dia, hadis batilun. Hadis batil ialah hadis yang karut dan tidak berasas. Sama saja artinya dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Ia sebenarnya bukanlah hadis pun. Hadis batil ni bukan hadis pun. Okay, hadis ahad atau khabar wahid. Hadisul ahad, akhbarul ahad, khabarul wahid. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir dipanggil khabarul wahid. Khabar wahid, khabar ahad. Khabar ahad. Hadis ahad lah. Sebab tak sampai hadis mutawatir. Hadis ahad ada yang sahih, ada hasan dan ada juga dhaif. Hadis ahad ni ada hasan, ada dhaif, ada sahih dah. Ada 3 macam hadis termasuk dalam kategori hadis ahad, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Itu adalah hadis ahad. Jumhur ulama sepakat bahawa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi syarat-syarat periwayatannya yang sahih adalah wajib. Jadi kalau sanadnya kuat, dia dikira hadis sahih lah. Kena wajib amal lah. Padalah dulu nah. Lepas ni kita sambung banyak lagi perbahasan dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallahika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.